Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung ke tajuk iaitu tentang tazkirah ringkas pada malam ni. Alhamdulillah. Saya cuba nak buat perbincangan pada malam ni iaitu tentang tajuk tentang COVID dan juga tentang bagaimana tentang ekonomi dan bagaimana cara untuk mendatangkan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, so jadi kalau kita lihat tentang tajuk ni dah dekat setahun dah. Setiap hari kita mendengar tajuk tentang coronavirus. Dan hari ni kita tak tahu lagi. Sampai hari ni orang tak tahu daripada mana datang corona ni. Tapi realiti dia, hakikat dia, tiap-tiap suatu itu, apa pun sama daripada manusia ke sebagainya, mesti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab dan musabab dia. Jadi bila kita tengok keadaan COVID ni, kebanyakan negara dikenakan CMO ataupun dia kata PKP. PKP. Jadi dengan PKP ni kita melihat ekonomi terhenti, terganggu, terencat. Kalau tengok di China sekalipun, kolaps runtuh ekonomi dia. Satu dunia terjejas. Jadi pertanyaan kita, nak tanya juga, apakah corona begitu berkuasa mampu melumpuhkan ekonomi dunia? Ini balik persoalan kudrat iradat Allah tu. Apakah corona tu mampu mengatasi kuasa Tuhan? Sehingganya manusia begitu takut dan gerun mendengar perkataan corona. Kalau dilihat, dalam Quran lagi hebat. Allah cerita tentang neraka. Dah cerita tentang neraka akhirat besok. Tapi orang tak begitu takut. Orang tak kisah sehingga ramai manusia yang sanggup melakukan perkara maksiat untuk masuk dalam neraka Allah. Walhal disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan corona ni hanyalah virus yang lemah. Dia perlukan rumah, host dia untuk nak hidup. Tapi kenapa begitu hebat corona ni sehingga kita tengok ni membunuh manusia? Apakah corona yang membunuh manusia? Baik, kemudian kita lihat lagi. Ramai yang kehilangan kerja atau bisnes ditutup disebabkan oleh sel yang merudum jatuh. Kecoh huru-hara hari ni. Kalau di Malaysia dia boleh lihat ramai menteri-menteri, timbalan menteri, wakil rakyat, ahli parlimen yang terkena coronavirus ni. Dan kita tak tahu di mana dia duduk corona ni. Dan kita pun tak nampak dia bagaimana keadaan dia. Bagaimana macam-macam lah yang disebut tentang konspirasi dan sebagainya. Ini balik persoalan kepada kepercayaan akidah kita. Jadi kita lihat bukan setakat meruntuhkan ekonomi semata-mata, malahan turut membunuh hampir 1.9 juta lebih di seluruh dunia. Ini yang kita lihat yang berlaku hari-hari. Jadi hari-hari kita disuap oleh masalah tentang COVID. Di Kelantan kita lihat bagaimana orang berhijrah balik ke kampung. Satu kampung kena virus. Ini perkara yang kita nak kena fikir. Jadi jangan sebabkan kita orang lain kena membinasakan orang lain. Maka sebab tu dalam keadaan musim COVID ni, kita kena jaga sama orang lain. Kena jaga nyawa orang lain sama. Tak boleh kita sewenang-wenang. Okey, balik kampung daripada Kuala Lumpur, kawasan merah, kawasan aktif. Kita balik tempat yang tak ada corona. Corona-coronanya kita ni tak pembawa, tak ada virus, tak ada simptom. Sampai sana baru kita tahu apa hukum dia dari segi Islam. Orang yang membinasakan orang lain ni. Ini kita akan bincang secara ringkas kejap lagi. So jadi, bagaimana pula kita menerima kedatangan corona dan apakah ada kaitan dengan kuasa Tuhan Yang Maha Perkasa? Ini kita nak kena tanya juga. Sebab apa kita takut gini? Takut kita terlalu takut kepada corona sehingganya kita hilang ketakutan kepada Tuhan. Tuhan punya corona itu iaitulah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita paling bimbang sekali. Bila takut-takut melampau-lampau, seolah-olah corona tu dah jadi Tuhan dah. Semua orang menyembah corona, bukan menyembah Tuhan lagi. Sebab setiap hari orang menyebut tentang corona. Tuhan orang tak sebut dah hari ni. Sibuk dengan corona vaksin, corona vaksin, corona vaksin. Vaksin pun kalut juga. Hari ni dekat mana? Di mana ke? Denmark ke mana ke? Saya baca artikel tadi. 30 orang mati ambil cucuk vaksin.
Tapi yang mati tu umur yang 80 ke atas. Tak sesuai dah vaksin. Yang macam Cina kata apa? Berhentilah, jangan cucuk orang yang tua sangat. Maksudnya macam itu. Menyebabkan kematian. Bukan padahal takut nak mati. Akhirnya mati juga.